Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas mingguan 056. Saya Sawazli Yusof dan antara paparan utama sepanjang minggu ini. Negara perlukan pemimpin baharu yang telus, bersih. SPRM perlu berlaku adil. Biar ditekan pelbagai pihak, Azam Baki tidak akan berundur. Ismail sorot kelemahan, enggan tubuh RCI memerendam dihantar ke istana. Assalamualaikum dan salam bahagia. Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Dun Johor Aminul Huda meminta Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berterus terang sama ada pilihan raya negeri Johor PRN akan diadakan dalam masa terdekat atau sebaliknya. Ini kerana Pakatan Harapan PH Johor berpendapat penjelasan perlu diberikan, termasuk menyatakan secara terbuka perinciannya terutama tarikh PRN akan diadakan, mampu meredakan suhu politik negeri yang dilihat terlalu berlebihan ketika ini. Ia sekaligus membolehkan semua pihak termasuk kerajaan negeri dapat memberikan tumpuan dan fokus terhadap isu lebih utama, iaitu membantu rakyat terjejas COVID-19 dan banjir selain memulihkan ekonomi negeri. Desas-desus mengenai PRN itu juga menyebabkan fokus kerajaan negeri untuk memajukan negeri dan membantu rakyat ketika ini beralih kepada mendapatkan kuasa dan lobi-melobi untuk bertanding. Keadaan ini amat tidak produktif kerana mampu menyebabkan pelabur yang mahu melabur di negeri itu bimbang sekaligus menjejaskan ekonomi negeri. Untuk rekod, Dun Johor mempunyai 56 kerusi dengan agihan terkini adalah UMNO dan DAP masing-masing menyandang 14 kerusi. Bersatu 11 MIC 2, PAS 1, Parti Amanah Negara 6 dan PKR 7. Kerajaan Johor memiliki majoriti tipis dengan 28 kerusi berbanding 27 kerusi pembangkang berikutan kematian Adun Kempas. Dalam pada itu, Aminul Huda yang juga pengerusi Amanah Johor dan Adun Parik Yakni berkata, PH Johor juga sudah beberapa kali memberi jaminan kepada kerajaan negeri bahawa gabungan itu tidak akan mengganggu gugat kestabilan politik negeri berkenaan. Dalam perkembangan sama, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Parti Keadilan Rakyat PKR, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menyifatkan pilihan raya negeri PRN Johor yang sedang digempar-gempurkan kini sebagai satu persepsi yang diwujudkan sendiri oleh pihak UMNO. Beliau berkata ini kerana parti berkenaan hanya mahu mengambil kesempatan untuk terus menjadi parti dominan dalam pemerintahan kerajaan. Katanya PRN ini sebenarnya menjadi satu persoalan yang bagi beliau persepsinya diwujudkan sendiri oleh Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad dalam keadaan negeri itu berdepan dengan kesiapsiagaan banjir, tetapi isu itu pula yang dibangkitkan. Sebelum ini khabar angin mula tersebar luas mendakwa PRN Johor akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat selepas kerajaan negeri kini hanya mempunyai majoriti kelebihan satu kerusi iaitu 28 berbanding pembangkang 27. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad bagaimanapun tidak menyatakan sebarang pendirian khusus ketika ditanya sama ada khabar angin berhubung PRN itu benar atau sebaliknya. Akmal Nasrullah berkata isu berkaitan kestabilan politik juga tidak seharusnya menjadi wadah untuk mengadakan PRN Johor kerana apa yang dituntut oleh rakyat kini adalah sebuah kerajaan yang menjaga kebajikan mereka. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali digugurkan sebagai Ahli Jawatan Kuasa PAS selepas kira-kira 2 bulan dilantik memegang jawatan itu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata pengguguran mana-mana pemimpin adalah perkara biasa dalam PAS termasuk diberhentikan atau ditukarkan. Katanya pengguguran bekas Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi itu diputuskan pada mesyuarat PAS yang diadakan di Ibu Pejabat Parti di Kuala Lumpur kemarin. Pengguguran itu, kata Abdul Hadi, mestilah mempunyai alasan kerana dalam parti PAS terdapat jawatan kuasa disiplin. Sesiapa yang tidak mengikuti disiplin boleh ditukarkan jawatan dan bertukar di tempat lain, digantung keahlian serta boleh dipecat. Bagaimanapun, Abdul Hadi enggan mengulas lanjut punca utama Dr. Muhammad Khairuddin yang juga Ahli Parlimen Kuala Nerus disingkirkan. Malah urusan parti dikendalikan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan.
Pada Muktamar PAS ke-67 November tahun lalu, Muhammad Khairuddin antara 3 pemimpin tertinggi parti yang dilantik semula menduduki ahli jawatan kuasa bagi sesi 2021-2023 selepas tewas pada pemilihan. Sementara itu, Muhammad Khairuddin dalam hantaran di laman Facebook malam kemarin turut memberi bayangan mengenai situasi akan menimpanya. Katanya perbezaan pendapat adalah perkara biasa dalam masyarakat kerana manusia mempunyai akal dan ilmu berlainan yang menghasilkan sudut pandangan berbeza. Majlis Presiden Pakatan Harapan PH dalam satu kenyataan media berpandangan kenyataan 6 ahli LPPR menjadi bukti paling kukuh pengerusi LPPR sudah tidak diyakini dan tidak boleh dipercayai. Oleh itu, Tan Sri Abu Zahar perlu direhatkan sehingga selesai siasatan penuh terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Turut berpandangan bahawa pengerusi panel perundingan dan pencegahan rasuah PPPR SPRM Tan Sri Burhanudollah juga perlu direhatkan sehingga siasatan yang sama selesai kerana enggan bertindak menyiasat Azam Baki. Sungguh pun Azam berkemungkinan telah melakukan kesalahan undang-undang dengan membenarkan akaun saham digunakan oleh adiknya secara proksi berkaitan dengan perdagangan berjuta-juta saham dan waran. Menurut kenyataan itu, negara memerlukan pimpinan baharu yang bersih, profesional dan bebas untuk mengetuai LPPR dan SPRM agar kewibawaan, integriti dan kredibiliti SPRM dapat dipulihkan semula. Majlis Presiden memandang serius dan perlu menegur kenyataan media 3 timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM yang menyatakan sokongan terbuka terhadap Ketua Pesuruhjaya serta membuat tuduhan motif dendam politik. Katanya tindakan janggal mereka secara terburu-buru menyokong bos mereka dengan kenyataan terbuka menyerupai tingkah laku ahli politik dalam sebuah parti politik dan bukannya agensi terhormat seperti SPRM. Majlis Presiden sekali lagi mengulangi pendirian bahawa satu sidang khas parlimen perlu diadakan segera untuk merunding dan membincangkan isu yang amat penting itu, sebaiknya sehari sebelum atau selepas sidang khas berhubung isu banjir 20 Januari nanti. Sementara itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan kontroversi melibatkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki tidak boleh dianggap remeh kerana melibatkan keseluruhan sistem dalam negara ini. Katanya isu rasuah bagaikan sudah sistematik sehingga menjalar ke setiap rangkaian termasuk siasatan polis, Bank Negara Malaysia dan para elit serta sebahagian profesor yang menjadi perkakas mendukung pelanggaran peraturan dan rasuah sedemikian rupa. Anwar turut menyimpulkan bahawa apabila ada rasuah berskala besar, ia tidak mungkin berlaku kalau tidak diizinkan oleh sistem dari Perdana Menteri, Menteri Keuangan, SPRM, Jabatan Peguam Negara, Polis, Badan Kehakiman Sarjana dan elit secara keseluruhannya terlibat. Ujar beliau lagi, sekiranya isu-isu rasuah ini tidak ditangani dengan siasatan yang telus, maka rakyat akan terus menjadi mangsa. Katanya Global Financial Integrity GFI menyebut pemimpin-pemimpin terdahulu dan sekarang menjadi Perdana Menteri, Menteri Keuangan, jadi Ketua Menteri, kerjanya memunggah kekayaan untuk kekayaan peribadi simpan di luar negara, namun tiada sebarang siasatan dilakukan. Ahli Parlimen Port Dickson itu mendakwa SPRM bagaikan tidak berfungsi ketika beliau mengetengahkan pelbagai isu berhubung rasuah seperti isu Pandora Papers dan Spenco di Parlimen. Justru Anwar menyeru agar SPRM bersifat berwibawa, mempunyai integriti dan menyiasat kes berhubung rasuah tanpa pilih kasih. Dalam perkembangan sama, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki dalam satu kenyataan menegaskan beliau tidak akan meletakkan jawatan. Jelasnya hanya seorang individu yang paling layak dan boleh menamatkan tugasan beliau di SPRM, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Beliau tetap menegaskan dan berpendirian teguh bahawa beliau tidak akan meletakkan jawatannya kerana tidak ada keperluan untuknya berbuat demikian. Katanya beliau tidak mahu ambil peduli dengan apa jua tuntutan yang mahu diperjuangkan oleh pihak-pihak tertentu, malah bukan individu yang perlu terikut-ikut dengan rentak mana-mana pihak yang mempunyai agenda politik tertentu. Tegasnya lagi, beliau telah mengikuti segala protokol ditetapkan dan melakukan apa yang sepatutnya dilaksanakan dan memberi maklum balas kepada ahli lembaga penasihat SPRM adalah menjadi keutamaan beliau. Beliau turut berharap semua pihak dapat bersabar terlebih dahulu bagi mengetahui tentang kebenaran kerana pada suatu masa nanti semua orang akan tahu juga kebenarannya. Azam menegaskan beliau tidak melakukan sebarang kesalahan dan akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak yang mahu mendapatkan penjelasan daripadanya.
Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin menegaskan pihak polis tidak perlu menyiasat sekumpulan pemimpin tertinggi Angkatan Muda Keadilan AMK yang mengadakan konvoi protes ke bangunan SPRM Putrajaya. Ini kerana beliau berpendapat bahawa aksi golongan muda terbabit masih di bawah peruntukan Perlembagaan Negara Demokrasi. Beliau berpandangan adalah lebih baik sekiranya anak muda laksanakan hak kebebasan berhimpun secara aman dan hak kebebasan bersuara yang merangkumi hak untuk protes secara aman demi masa depan negara. Katanya selagi mana seseorang melaksanakan hak mereka secara aman, tidak menggunakan senjata, hak mereka di bawah perlembagaan perlu dihormati. Awal minggu ini, 4 pemimpin tertinggi AMK terlibat dalam konvoi protes selamatkan SPRM disertai 50 unit kenderaan ke bangunan SPRM Putrajaya untuk menyerahkan memorandum mendesak pengunduran Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Mengulas tajuk, Hanifah yang juga merupakan seorang pengamal undang-undang berkata tindakan intimidasi daripada pihak polis untuk aksi tanpa pelakuan jenayah sama sekali tidak seharusnya berlaku di negara demokrasi. Terkini, Ketua Pemuda Amanah Muhammad Hasbi Muda memaklumkan Parti Amanah Negara telah menyerahkan memorandum kepada Istana Negara supaya menitahkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menubuhkan satu suruhanjaya siasatan diraja RCI bagi menyiasat isu Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Menurut beliau, biarpun Azam Baki sudah menjawab dakwaan konflik kepentingan saham yang dikaitkan dengan dirinya, siasatan lanjut dan terperinci oleh sebuah suruhanjaya bebas masih diperlukan bagi memastikan dakwaan terpalik ke atas beliau dapat diteliti sebaiknya. Menurutnya, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR tidak boleh menentukan Azam Baki bersalah atau sebaliknya kerana yang menentukan adalah suruhanjaya bebas. Selain itu, Amanah turut meminta pihak Istana Negara mendesak Ismail Sabri mengambil tindakan merehatkan Azam Baki supaya membenarkan siasatan dibuat ke atasnya dengan bebas dan telus. Katanya sebagai seorang penguatkuasa undang-undang di bawah agensi naungan Tuanku selaku ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tanggungjawab untuk membersihkan nama adalah lebih berat berbanding penjawat awam biasa. Jelasnya penyerahan memorandum kerana dibimbangi isu yang membabitkan Ketua SPRM ini akan menjadi bahan ketawa dalam kalangan masyarakat dunia. Sebelum ini, negara sudah ditertawakan dalam isu 1MDB, langkah Sheraton dan isu Qatar. Sekarang datang pula isu Ketua Pesuruhjaya SPRM. Justru katanya apa sahaja soal integriti yang berkaitan dengan Ketua SPRM akan menjejaskan imej Tuanku sendiri kerana Ketua SPRM telah mengangkat sumpah di hadapan baginda. Sekian edisi Khas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.